Gini Ustazah, kalau nak cakap tentang hijrah kan, biasanya nak cakap tentang tahun baru, biasanya kan ada azam baru ataupun mungkin ada niat baru kan. Jadi bagaimana menurut Ustazah kalau kita nak ketengahkan sekali dengan kata istiqomah tu? Jadi apakah kata istiqomah tu dalam perspektif Islam? Apakah ia penting ataupun mungkin tidak? Bagaimana menurut Ustazah? Silakan Ustazah. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat tahun baru Hijrih buat semua. Dan mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini akan menjadikan kita orang-orang yang mempunyai semangat yang baru menuju kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik kepada soalan Ustaz Fadli tadi tentang azam, tekad kita masuk ke tahun baru. Dan kemudiannya kita nak kaitkan dengan istiqamah. Jadi sebelum itu saya ingin sampaikan tentang perkataan istiqamah tu dulu. Istiqamah itu adalah bahasa Arab. Istiqamah kalau kita nak terjemahkanlah secara loosely ataupun secara ringkas saja, ianya boleh diterjemahkan sebagai konsisten dengan cara yang teguh dan utuh. Saya pernah terbaca Ibnu Rajab rahimahullah pernah ditanya tentang apakah itu istiqamah, dan beliau menulis, dia mengatakan bahawa dari pemahamannya istiqamah itu adalah kita menempuh jalan yang benar, jalan agama yang benar tanpa lihat ke kiri, tanpa lihat ke kanan, dan kita menempuhnya dengan cara konsisten, iaitu dengan penuh kecekalan hati, dengan penuh keutuhan dan kekuatan. Dan kalau sebut tentang istiqamah, saya mulakan dengan menempuh. Sebab jalan ini bukan jalan di dunia ini. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak mudah. Bukan jalan lenggang kangkung, tidak. Tapi memang satu tempuhan. Setiap manusia pasti perlu menempuh jalan di dunia ini sehingga kita dapat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Jadi memang tak adalah jalan yang lenggang kangkung, macam nak semuanya smooth sailing, tak ada. Semuanya ada onak duri, semuanya ada ujian di hadapan kita dan kita perlu tempuh. Dan istiqamah itu seperti itu. Istiqamah bukan kita jalan lurus saja, tapi perlu menempuh. Bermakna ada onak duri di hadapan kita, ada berbagai ujian, tapi kita masih lagi kuat. Itu istiqamah, konsisten. Masih lagi kuat, masih lagi semangat untuk teruskan dengan tempuhan jalan ini. Dan kalau kita sebutkan tentang istiqamah, ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perkataan istiqamah ini, tentang orang-orang yang istiqamah. Dan ada juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana seorang sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama, dan Rasulullah SAW menjawab soalan sahabat itu, memberikan satu poin ataupun tip kepada sahabat itu untuk sentiasa beristiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, dan ini adalah kata-kata dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari para ulama, bukan dari manusia biasa seperti kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menerangkan di dalam Al-Quran. Mereka yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian orang-orang ini yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, kemudian orang-orang ini menempuh jalan Allah dengan penuh istiqamah, dengan konsisten. Dan orang-orang inilah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa sedih, dan mereka bakal penghuni syurga. Kalau kita dengarkan, wow, mudahnya nak dapatkan syurga.
perlu istiqamah. Tapi masalahnya sekarang ini bukan masalah lah isu insya-Allah tak menjadi masalah buat kita, adalah bagaimana cara untuk kita dapatkan istiqamah itu. Dan Allah SWT menerangkan begitu kita dah menghayati, dah mengenali, dah memahami istiqamah itu, dan kita benar-benar cuba sedaya upaya untuk berada pada landasan agama dengan sebaik mungkin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang ini ketika mereka istiqamah, mereka tidak akan merasa takut, mereka tidak akan merasa sedih, dan mereka adalah bakal penghuni syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saya tak tahu Ustaz berapa lama lagi yang saya perlu sampaikan. Tak ada. Ruangan ni kita bagi pada Ustazah. Okey. Kalau nak sampai pagi pun silakan. Saya tahu namanya Jom Sembang. Tapi selagi masih ada cahaya masih boleh lah. Masih ada cahaya Muharram. Cahaya Muharram, betul. Jadi kalau sampai bulan 12, insya-Allah kalau ada cahaya lagi silakan. Terima kasih Ustaz, sebab saya tahu namanya Jom Sembang kan, biasanya sembang, relax. Tapi mungkin penonton tengok seriusnya Ustaz ni. Saya mohon maaf ya, tapi semangatlah, dah tahun baru kan Ustaz, jadi betul. Okay, tapi ini pun saya sampaikan pun dengan saya bayangkan saya sedang ingatkan diri saya sendiri. Saya sampaikan kepada para penonton, kita perlu tempuh, macam faham je Ustazah ni. Saya pun tak tahu cara yang sebaiknya bagaimana. Dan bagaimana saya tahu, kerana dari pengongsian dari para ulama kita yang terdahulu, para salafus soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita menuntut ilmu, kita belajar perkataan-perkataan mereka, itu yang memberikan kita semangat. Dan kerana itu kita perlu selalu belajar, selalu cari tahu, selalu mendengarkan Jom Sembang. Jadi dapat pelajaran, pengajian. Jadi di situ kita dapatlah semangat untuk kita praktikkan apa yang kita ingin lakukan. Sekarang ini kan kita dah masuk tahun baru Ustaz. Betul. Jadi biasanya kan orang kata saya berazam untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau istiqamah itu adalah dalam landasan agama, dalam landasan Islam. Jadi di sini ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan, perkara yang sangat penting. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang istiqamah, Allah gabungkan dengan perkataan Rabbunallah. Rabbunallah iaitu Tuhanku adalah Allah. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan, ajarkan kepadaku satu perkataan yang mana setelah aku mempelajari perkataan ini atau jumlah ini, aku tidak akan menanyakan orang lain kerana dah dapat jawapan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah SAW, jawapan Rasulullah SAW sangat pendek. Memang baginda SAW adalah jawami'ul kalam. Jawapannya selalu pendek-pendek tapi semuanya berisi, bernas dan masuk ke dalam hati. Rasulullah SAW jawab sahabat itu. Kata Rasulullah SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, dia ajar kepada sahabat ini, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqamahlah. Rasulullah SAW ingatkan, nasihatkan kepada sahabat ini, dah kata aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Jadi di sini kalau kita sebutkan perkataan istiqamah, itu pasti ada gabungan dengan amantu billah ataupun dengan perkataan iman, iaitu kita beriman kepada Allah SWT, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini percaya bukan percaya yang kurang dari 100%, mesti 100% atau lebih yang seperti itu. Kerana apa? Biasanya kita seperti ini. Sebagai contoh, saya berazam dah masuk tahun baru, saya pun nak ada iman barulah. Kemudian semangat ni, saya dulu sebelum masuk tahun baru, kalau solat ada skip-skip yang seperti itu. Ni saya kasih example yang realistik lah. Kerana kadang-kadang memang kita rasa solat itu adalah perkara yang ataupun ibadah yang sangat penting. Kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, maka kita tidak tinggalkan solat. Jadi, okey, kita tahu ianya wajib. Tapi memang kadang-kadang suka skip atau terlupa atau tak kuasa atau malas dan sebagainya. Jadi tahun baru ni kita pun naklah bertekadlah. Saya nak solat confirm
tak tinggal. Kita dah berazam. Jadi di sini, sebelum kita berazam, kita mesti mengakui 100%. Bermakna, kita mengakui bahawa solat itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebelum kita masuk azam, mesti akui dulu. Saya akui solat itu memang wajib, tuntutan dari Allah SWT. Tapi kalau kita masih lagi yang, saya nak try ajalah dulu. Saya rasa solat tu actually tak penting. Sebenarnya solat tu kita doa je dah solat. Yang seperti itu bermakna kita half-half. Tak sungguh-sungguh. Jadi bila kita tak mengakui, tak beriman dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya, maka bila nak masuk bahagian azam, itu yang kemudian azam kita kadang-kadang tak menjadi. Ataupun tak berterusan lah yang seperti itu. Saya ada satu cerita, saya ada kawan, saya dengarkan sendiri, kawan ini tanya kepada guru kami, seorang ustazah. Dia cakap seperti ini, saya ustazah, saya dah nak menikah. Saya tak kenal laki-laki ni. Matchmake lah. Saya nak menikah, saya tak kenal laki-laki ni. Tapi ustazah, saya tak mencintainya. Wah, ni tiba-tiba masuk cinta-cinta pula Istiqamah, saya boleh lah. Saya tak mencintainya. Sebab biasanya kalau buat pasal cinta, orang lagi nak dengar. Dan saya rasa dia pun tak mencintai saya. Jadi ustazah, saya nak kahwin dengan dia ni. Boleh tak saya cuba dulu? Katanya tu, boleh tak saya ada niat yang saya nak kahwin dengan dia, mungkin 1 tahun, kalau rasa tak sesuai, saya tengok macam mana di situ. Jadi ustazah ni terus jawab, saya di situ, saya dengar ustazah ni cakap, kamu ni belum kahwin dah fikir nak cerai. Kamu ni belum kahwin dah masuk cerai. Jadi dia niatkan sesuatu yang tak sepenuh hati. Jadi kalau kita melakukan perkara yang seperti itu, kita tak half-heartedly lah, maksudnya tak sepenuh hati, itu yang susah untuk kita kekalkan azam kita, kekalkan kesungguhan kita. Jadi pertama sekali kena akui. Jadi di sini ustazah tu kata, jangan niat itu paling penting. Kita mesti masuki alam rumah tangga itu walaupun belum ada rasa. Tapi ustazah ni Masya Allah, dia kata nanti rasa itu akan hadir sendiri setelah kebersamaan. Jawapannya pun, dia pun nak ikut Ustaz Jawamiul Kalim jugalah. Dia pendek aja. Cinta itu akan datang setelah kebersamaan. Dia cakap itu aja. Tapi sebelum tu dia kata, kamu ni belum kahwin dah fikir tentang cerai, susah. Kalau gitu nanti pasti akan cerai. Jadi sekarang ini mindset mesti perlu. First kali kita mesti akui. Sebagai contoh, saya kasih contoh yang mudah juga, berhijab. Sebab saya wanita, saya nak pakai tudung. Tapi kemudiannya bila nak pakai tudung tu, tapi saya rasa tudung ni sebenarnya tak perlulah. Masih ada half-heartedly. Nak, tak nak, ataupun saya cuba je lah. Itu yang susah tu. Sebab tu kita mesti akui dulu bahawa ini adalah sebuah tuntutan. Saya mempercayai seperti itu. Saya percaya 100%. Kemudian baru bismillah, kita teruskan, kemudian kita istiqamah. Jadi gabungan antara istiqamah itu adalah keimanan yang 100%. Jadi sebelum kita masuk, jangan half-heartedly, tapi sepenuhnya kita akui, kemudian bismillah, kita konsisten dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu mendapatkan istiqamah. Dan ramai yang saya sendirilah yang biasa tertanya-tanya, cakap dengan diri sendiri, saya ni manusia biasa, lemah, mesti jatuh, tersungkur, silap. Ya, confirm seperti itu. Bukan saja yang sedang menonton, kami sendiri yang sedang menyampaikan pun seperti itu. Tak ada siapa pun yang sempurna kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala pun ada dalam sebuah firman mengatakan bahawa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku adalah manusia sepertimu, diberikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu adalah yang esa, yang satu, kemudian istiqamah dan beristighfar kepada Allah. Jadi di sini Allah memberikan poin ataupun pengajaran buat kita. Kita memang manusia tak sempurna. Jangan kata kita dah ada azam, kita dah bertekad, kita semangat ni nak menempuh.
tapi mesti akan jatuh tersungkur. Itu manusia, standard, normal, jangan risau. Kalau tak ada orang tersungkur, itu dah macam malaikat dan kita bukan malaikat. Kita mesti tersungkur. Tapi Allah ajarkan kita di sini. Okey? Kita tersungkur, kemudian kerana kita manusia biasa, tapi kemudian teruskan. Maksudnya bangun kembali, terus istiqamah. Dan Allah SWT kata beristighfarlah, iaitu selalu bertaubat, selalu memohon keampunan dari Allah SWT. Jadi sini saya nak akhirkanlah Ustaz. Ya, Boleh. First, mesti iman. Iman itu mesti 100%. Kita yakin, kita akui. Kemudian kedua, bismillah, kita istiqamah menempuh jalan itu. Setelah menempuh jalan itu, pasti kita akan jatuh tersungkur. Jangan lupa bangun balik, tempuh lagi. Kerana kita adalah manusia biasa, cuba tempuh lagi. Dan fokus kita adalah Allah SWT. Kerana setiap dari kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Tak terkecuali siapapun kita sedang menuju. Jadi kita harap, kita mohon kepada Allah SWT supaya kita selalu diberikan jalan landasan yang benar sehingga kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan yang terbaik, dalam kebaikan. Dan setelah itu sudah tersungkur, Allah SWT pun mengajarkan kepada kita jangan lupa untuk selalu memohon ampunan dari Allah. Kita mohon ampunan dari Allah SWT, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari. Kita biasakan istighfar 100 kali, atau kita biasakan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan itu tak perlu di atas tika sembahyang. Kita sambil masak pun kita boleh selawat. Kita sambil duduk kat MRT, tak tahu nak buat apa, kita boleh sambil istighfar. Dan istighfar tu tak perlu kuat-kuat. Tak perlu dalam MRT astagfirullah. Nanti orang semua tengok ni kenapa ni. Dalam kita istighfar tak perlu nak kuatkan pun dah. Itu pun memadai. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa presis saja. Terima kasih Ustaz kerana kesempatan ini. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nadia Hanim. Masya-Allah. Ustazah Nadia Hanim pasti dia kalau selalu dia bagi Dia memang dia bagi, memang dia betul-betul mesti bagi bagi. betul-betul. Betul. Dia kalau ikutkan, kalau secara fizikal, siapa yang kena pukul memang confirm bengkak. Ni. Dia dah ni tu kat memang situ kan. Dia memang betul-betul kasih. Dia kongsi sebaik mungkin, Betul. sebanyak mungkin. Tak dia lokek. boleh. Tak Jadi lokek ingat, memang. Betul. kalau anda yang mungkin sedang menonton, ya, ingin berazam ataupun beristiqamah dan sebagainya, anda ingin menjadi berubah kepada yang lebih baik, ingat, jangan, orang kata, Ustazah kata jangan 50-50. Yeah, don't 50-50. Jangan half boiled egg, half hearted. Kau lapar kan? Apa betul. Daripada tadi dia lapar. Betul. Tapi tak apa. Jadi kita buat sungguh-sungguh.